Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Alam Maya untuk meneruskan PDPR Seni Visual Semester 1, unit yang keempat. Hari ini kita masih lagi di bawah tajuk pengertian seni visual dalam konteks pengkaryaan. Dan hari ini kita akan fokus kepada seni cetakan. Sila rujuk modul bercetak muka surat 5, 6 dan 7. Dialog pertama, berikan pengertian seni cetak. Seni cetak merupakan pengkaryaan seni halus yang menggunakan blok untuk menghasilkan imej yang sama berulang kali. Setiap cetakan dalam edisi yang sama dianggap karya yang asli. Senaraikan 4 jenis cetakan. Yang pertama, cetakan timbul atau relief print. Cetakan benam atau intaglio atau etching. Cetakan datar juga dikenali sebagai planografi atau litografi. Dan yang terakhir sekali, cetakan stensil atau saring sutra, juga disebut seriografi. Jelaskan proses cetakan timbul. Cetakan timbul ialah proses mengukir ke dalam dan meninggalkan bahagian yang timbul pada blok untuk disapuh dakwat dan dicetak. Secara detail kita akan bincangkan kemudian. Senaraikan 2 jenis blok yang boleh digunakan untuk cetakan timbul. Blok kayu dan blok lino. Sila perbetulkan dalam modul bercetak ditulis blok kayu dan blok logam. Potong blok logam, tulis blok lino. Mari kita lihat contoh hasil cetakan lino. Ini adalah sebuah hasil cetakan lino yang dibuat oleh saya sendiri yang bertajuk Bird Nest. Ini karya lama, mungkin dalam tahun 2009 atau 2010. Okey, untuk penerangan secara detail cara-cara atau langkah-langkah untuk menghasilkan cetakan lino, para pelajar boleh rujuk ke blog rasmi kita di alamat berikut. Okey, boleh salin alamat tersebut ataupun buat carian di Google dengan tag blog seni tampak. Dan anda akan dibawa ke blog tersebut, blog di atas. Dan sila teroka blog tersebut, cari posting tahun 2014 di bawah tajuk cetakan lino, langkah demi langkah. Sekarang kita lihat contoh proses dan hasil cetakan blok kayu. Okey, blok ialah sarang untuk kita mencetak, sarang atau acuan untuk kita mencetak. Di dalam gambar ini menunjukkan satu keping blok kayu yang sedang diukir imej sebelum proses mencetak. Ini blok kayu dan blok lino adalah daripada cetakan jenis cetakan timbul. Setelah imej yang dikehendaki diukir, maka kita akan sapuhkan dakwat pada permukaan blok. Dan ini kita lihat blok ini baru lapisan pertama. Untuk menghasilkan imej kita akan buat banyak lapisan warna lah. Jadi selepas dioles dengan warna atau dakwat cetak pada blok, kita akan mulakan proses mencetak, iaitu dengan meletakkan kertas di atas blok, seterusnya digosok. Digosok untuk menghasilkan imej cetakan pada kertas. Dan ini adalah teknik cetakan tradisional yang teknik ini dicipta lebih kurang 5,000 tahun yang lampau. Dan teknik ini dianggap cetakan yang terawal. Okey, setelah dicetak lapisan pertama, blok yang sama diukir semula untuk menghasilkan lapisan cetakan yang kedua.
Setelah blok diukir, warna yang kedua pula disapu pada permukaan blok dan proses cetakan yang sama dilakukan sekali lagi, dan seterusnya imej akhir akan terhasil pada permukaan kertas, dan imej ini, gambar ini atau hasil cetakan ini perlu dikeringkan. Perlu dikeringkan di tempat yang teduh. Okey, ini adalah hasil cetakan. Gambarnya kurang jelas sebab diambil pada waktu malam. Dan cetakan ini dihasilkan pada tahun 2009. Jadi karya ini karya lama. Salah satu karya cetakan timbul menggunakan blok kayu. Kita teruskan lagi dengan jenis-jenis cetakan yang lain. Yang pertama, jelaskan proses cetakan benam. Proses cetakan benam. Cetakan benam menggunakan blok atau plate logam. Imej diguris pada blok dengan objek tajam, atau imej juga boleh dihasilkan dengan menggunakan tindakan asid. Dakwat yang meresap di celah-celah gurisan akan menghasilkan imej cetakan pada kertas. Seterusnya, jelaskan proses cetakan datar. Cetakan datar menggunakan blok batu kapur. Teknik penolakan minyak dengan air. Permukaan imej yang telah dilukis dengan krayon minyak disapu dengan gam Arab yang dicampur asid nitrik. Kekalisan antara air dengan minyak dapat menghasilkan cetakan seolah-olah lukisan pensel. Dan yang terakhir sekali, jelaskan cetakan stensil serigrafi. Cetakan serigrafi menggunakan pemidang kain sutra saring. Teknik dedah cahaya atau expose, atau potongan kertas stensil untuk menghasilkan negatif imej. Hasil cetakannya lebih cepat dan kemas. Kita akhiri kelas hari ini dengan latihan pengukuhan. Ini adalah sebuah karya cetakan kayu oleh Katsushika Hokusai yang bertajuk The Great Wave of Kanagawa, dihasilkan dalam tahun 1825. Soalannya, jelaskan kesan ruang dalam karya tersebut. B. Jelaskan kesan pergerakan. Okey. Itu saja kelas kita hari ini. Sila jawab dalam ruang yang disediakan dan dihantar nanti.